Banci perlu berhati-hati juga untuk berjalan kat sini sebab banyak wire-wire bersepah-sepah dan dikorek mengorek-ngorek. Aircon, aircon yang digunakan ataupun dia panggil fan, kipas. Banci tak pasti dia aircon ke kipas. Jangan lepaskan peluang untuk berdoa, okey. Paling afdal dia selepas Zuhur sampai ke Maghrib. Manalah tahu ilmu yang Bancik bagi sikit ni, tanpa peringatan Bancik sedikit ni, Bancik dapat bersama. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Apa khabar semua? Bancik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bancik Live dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ni Bancik dah start konten-konten haji. Untuk pengetahuan semua, Kota Mekah telah ditutup. Ditutup disebabkan untuk memberi laluan kepada ibadah haji. Okey. Kalau bercakap dengan pasal haji, tak sah kalau kita tak cakap pasal Arafah. Sekarang ni Bancik berada betul-betul di Arafah, iaitu betul-betul berada di maktab sekitar Asia Tenggara. Okey, kalau lebih spesifiknya tadi Bancik Google maktab 74, maktab 75, 76. Biasanya untuk maktab-maktab orang Malaysia. Okey. Pada kali ini, Bancik nak menunjukkan kepada anda semua persiapan. Kita tahu lagi sebulan lebih lagi. Lagi sebulan 10 hari untuk menjelangnya hari wukuf. Hari ini dalam 26 ataupun 27 Syawal. Dalam lebih kurang macam tu. Dalam sebulan 12 hari untuk menandakan ataupun hari paling besar dalam Islam, iaitu Hari Haji. Nak nama je Hari Haji adalah Hari Arafah, iaitu hari wukuf. Okey, untuk melihat lebih dekat, kita tahu ramai lagi penerbangan pertama belum lagi, tetapi debaran semakin terasa. Sejak pengumuman penutupan hari Isnin semalam 25 Syawal. Jadi tiba-tiba Bancik tengok semua dah kelang kabut lagi apa semua. Ada lagi jemaah-jemaah umrah. InsyaAllah Bancik doakan semua dipermudahkan urusan. Okey, jom. Hari ni Bancik nak bawa ke Arafah. Inilah persiapan haji di maktab-maktab Malaysia, terutamanya Asia Tenggara lah. Okey, nanti kita akan pusing-pusing sekitar apakah yang telah berlaku di sini. Zas. Okay, sekarang ni kita berada di maktab 84 street ataupun jalan 914. Lebih kurang 3.6 km daripada Jabal Rahmah. Sebab itu orang Malaysia orang Malaysia ataupun orang Asia Tenggara jarang pergi ke Jabal Rahmah, disebabkan terlampau jauh. Kalau nak jalan boleh, tetapi dengan keadaan panas, keadaan kemah yang bentuk lebih kurang yang sama, takut tak terjumpa. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang, ramai juga yang pergi sebab sekarang boleh tag je GPS ataupun pakai je Google Map. Kita boleh berjalan kaki pergi ke Jabal Rahmah. Dalam 3.6 km tadi Bancik cek, kira-kira dalam 40 minit jugalah perjalanan. Okey, sekarang ni Bancik berada di kemah maktab 84. Kita tengoklah. Sekarang ni dinding belum buat lagi. Dinding dah siap dah sebenarnya. Dinding belum dah siap. Nanti kita tengok dekat sini. Dia sekarang tengah buat ratakan. Kalau untuk pengetahuan semua, kemah-kemah ini hanya digunakan setahun sekali dan akan dipasang. Selepas haji, diorang akan buka balik kemah-kemah ni. Kita tak tahu lagi design tahun depan macam mana. Dan design yang kemah ini digunakan sebelum corona lagi sebenarnya. Kemah yang tent yang besar ni, kalau dulu zaman-zaman dulu menggunakan kemah badui. Sekarang ni dah guna kemah moden. Dan berekon sebenarnya. Tapi diingatkan aircon yang duduk depan aircon pun tak dapat menampung sebab aircon dia dah running 24 jam. Nanti Bancik akan tunjukkan
Bentuk aircon tadi Banci dah lalu kawasan Indonesia. Indonesia dah cukup lengkap sikit. Dah cukup mantap 70 berapa tadi? 70 lebih. Mantap berapa tadi? Mantap 11 lebih. 112 ke berapa tadi? Dah cukup lengkap. Ni kira dah penghujung-penghujung. Dia memanglah ada yang belum lagi naik kemah. Kalau kita tengok dekat ujung, dekat sebelah mantap sebelah sini, belum lagi naik kemah. Dia tengok pada keadaan dan dia tengok pada kontraktor. Kalau dekat sini dah siap separuh jalan. Tapi aircon belum siap. Belum sampai. Dia tengok kat sini. Dan elektrik. Semua ni yang dia akan dibuat elektrik. Ni dia korek lubang-lubang ni untuk masukkan wire elektrik. Tengok wire elektrik yang dia masukkan untuk charge. Tapi seeloknya kita bawa extension lah. Kita bawa extension kat sini. Sebab sekarang ni semua nak gunakan elektrik. Disebabkan semua dah ada handphone masing-masing, nak charge macam-macam lah. Dan juga paling utama dia akan masukkan aircon. Okey. Inilah lebih kurang dia. Agak kukuh sebenarnya kalau dibandingkan dengan kemah-kemah yang kemah kenduri kahwin tu. Kalau kita tengok tiang dia pun agak berbeza. Bunyi dia pun solid. Ramai orang tersilap dia menggunakan kemah kenduri kahwin, tapi tidak. Tapi bukan sekadar itu saja, tetapi ada juga beam kita tengok ada dia buat beam kat sini untuk mengukuhkan lagi struktur kemah ni. Tengok struktur kemah ni lebih kukuh sebab dia ada beam dekat sini. Beam ni dia tanam kot. Sebab dia bukannya buat kat sini, dia datang sini. Banci pun sebab tak tunjuk. Nanti kita tengok yang mula-mula sebelum tiang tu terbuka. Ni kita datang ataupun kita bawa ke tempat yang belum naik kemah lagi. Kita tengok macam mana dia ikat dia ikat tiang ni. Agak kukuh jugalah. Ni dalam juga dia punya pasak dia. Sampai welding bagai. Tengok dia punya ni. Ni. Tengok dia punya ni tiang atap rasanya. Tengok. Agak kukuh jugalah, tapi tadi beam tadi nak buat apa beam tadi kita tak tahulah nak buat apa. Beam yang bawah tu. Dan sekarang tengok semua wiring dia buat baru. Inilah projek setahun sekali. Setiap tahun dibuat baru, dibina. Dan kemah, seperti saya cakap tadi, kemah-kemah ini dibuka. Baru je Ramadan lepas, Banci buat Arafah ni penuh dengan kehijauan. Sekarang dah jadi lapang kembali. Kita tengok tak ada dah rumput-rumput. Dia orang dah ratakan. Okey, depan sikit. Tu semua dia orang tengah buat kemah. Tu dia orang tengah berperingkat-ringkat. Okey, kejap lagi kita akan tunjuk keadaan sesi toilet. Dan kita tahu maktab-maktab yang kat sini sebenarnya tak dipakai pun pada 2-3 tahun yang lepas. Sebab itu keadaan toilet dia agak lama sikit. Tapi sekarang ni tengah proses renovation. Okay, kita dah sampai dah. Biasanya berdekatan dengan maktab-maktab ni sebelah kemah sahaja. Toilet-toilet yang dirindui oleh semua bekas-bekas ataupun reunion haji. Disebabkan toilet ini kita beratur sebelum terasa. Tapi kita jangan terkejut kejap lagi toilet-toilet ni akan nampak kelihatan baru. Sebab maktab ni tidak digunakan pada tahun lepas. Ataupun kawasan Arafah ni tidak digunakan tahun lepas kerana kekurangan jemaah. Cuma hari tahun ni full force Kalau daripada Malaysia pun 100% kota, iaitu 31,600. Kalau Indonesia jangan cakap lah. Kalau Indonesia 200,000. Kalau Brunei dalam 400. Singapura Banci tak pasti. Tapi lebih kurang lah jumlah jemaahnya. Tapi kalau tu boleh tepatkan lagi lah di bawah. Kalau orang Brunei dengan Singapura boleh tepatkan lagi jumlah jemaah yang hadir untuk hari Arafah hari ini, insya-Allah. Banci perlu berhati-hati juga untuk berjalan kat sini sebab banyak wire-wire bersepah-sepah.
dan dikorek mengorek-ngorek. Bancik nak berjalan sikit je ke depan sana. Okey, sebab bancik tengok aircon untuk jemaah haji untuk berada di Arafah ni telah tiba. Dah sampai dah. Apa jenis aircon yang digunakan nanti kita tengok kejap lagi. Ada lubang ya. Tiba-tiba je ada lubang. Wish, ni pipe air. Sekarang kita berada di maktab 76. Iaitu di lorong ataupun di jalan 912. Ni sekarang ni tengah ngecat bim-bim. Digunakan ni juga guna Bobcat. Bancik pun tak pasti. Banyak lagi jentera-jentera berat ataupun jentera ringan. Cuma kat sini bancik nak tunjuk nak tunjuk aircon. Aircon yang digunakan ataupun dia panggil fan, kipas. Bancik tak pasti dia aircon ke kipas, tetapi dia bentuk dia macam aircon yang boleh dialih-alih lah. Kita tengok kabel yang berapa watt ataupun berapakah kapasiti horsepower dia pun bancik tak pasti. Kat sini model 308 kompresor model 178, dia tak tulis pula berapa horsepower. Okey, berapa horsepower dia tak tulis. Tapi inilah aircon yang akan menampung jemaah-jemaah ataupun kemah-kemah yang dibina sekarang. Kebanyakannya guna yang ni. Ni pun dah siap dah. Ni bancik jalan je kaki. Ini dah boleh nampak lah lebih clear cut kalau sesiapa. Kebanyakannya jemaah haji adalah haji pertama. Haji pertama tak dapat gambaran lagi di Arafah macam mana. Kita boleh tengok. Tetapi sebenarnya bancik hanya boleh menunjuk gambaran yang sedikit sahaja. Okey, yang realiti dia jemaah berada di luar-luar ini dan alang-alang menyelup perkasam. Bancik pun nak mendoakan kepada semualah semua jemaah-jemaah haji Malaysia mendapat haji yang mabrur, dan jangan lepaskan peluang untuk berdoa. Okey, paling afdal dia selepas Zuhur sampai ke Maghrib. Manalah tahu ilmu yang bancik bagi sikit ni, tanpa peringatan bancik sedikit ni, bancik dapat bersama. Okey, alhamdulillah. Inilah bentuk kemah dia yang telah ditutup. Berapa kapasiti yang dalam ni ikut pada package ataupun muasasah, ataupun ikut pada maktab. Makan disediakan untuk jemaah Malaysia, jemaah-jemaah lain juga, sebab di sini tenda-tenda sini tak boleh memasak. Biasanya menggunakan catering lah di Arafah ni. Luas. Tapi alhamdulillah sekarang ni, kejap lagi bancik tunjuk suhu sekarang. Tapi jangan bandingkan sebab kita akan semakin naik suhu akan meningkat di musim haji nanti. Beza sikit bila bancik berada di kawasan yang kemah dah disiap dengan kemah yang belum siap. Ini belum pasang aircon lagi sebab power supply dia aircon pun kita nampak aircon dia semua dekat luar sana. Jadi keadaan agak sejuk sikit lah berbanding kita betul-betul berada di tengah-tengah matahari tadi. Sekarang pun dalam jam 8 pagi dalam 30 lebih. 33 darjah Celsius, 26 Syawal 26 Syawal untuk hari ni. Bancik tak pasti biasanya kalau untuk umrah nanti ataupun untuk haji ataupun hari wukuf 9 Zulhijjah. Tetapi kebanyakannya jemaah-jemaah haji daripada Asia Tenggara 8 Zulhijjah dah sampai. 9 Zulhijjah hanyalah untuk special case yang biasanya yang berada di hospital dalam keadaan sakit apa semua akan bertolak 9 Zulhijjah. Dan kebanyakannya yang lain yang sihat yang ikut package muasasah 8 Zulhijjah dah bersampai ke Arafah. Kecuali ada PJH. PJH ada juga yang swasta, ada juga yang 9 Zulhijjah baru bertolak ke Arafah sebab dia mengambil hari tarwiyah ataupun hari berada di Mina pada 8 Zulhijjah. Itu keistimewaan PJH. Tapi bukan semua PJH, hanyalah segelintir sahaja yang buat seperti itu. Kita tengok. Inilah pengembangan-pengembangan terkini yang bancik boleh sampaikan
Jangan risau. Walaupun lagi sebulan, insya-Allah diorang ni memang cukup pakar setiap tahun. Memang akan siap, insya-Allah. Kita doakan supaya perjalanan ataupun persediaan untuk jemaah-jemaah ataupun persediaan untuk jemaah-jemaah semua berjalan lancar seperti apa yang dirancang. Cik bawa perasan sebenarnya, kalau kita tengok struktur kemah yang tadi tu adalah 3 segi. Yang tadi Bancik pergi ni. Yang bucu tajam lah. Kat sini. Boleh nampak clear sikit yang ni. Yang ni. Tapi yang depan Bancik ni struktur yang bulat sikit. Jadi sebenarnya setiap kemah ataupun yang ada di Arafah ni adalah berbeza-beza. Yang swasta pun berbeza. Yang PJH lah, kita cakap yang PJH. Yang Haji Furada pun berbeza. Dia mengikut package. Okey, mengikut package yang sedia ada. Jadi apa yang Bancik tunjuk ni hanyalah gambaran yang sedikit. Jangan pula nanti bila sampai bentuk dia lain, dia punya cara dia lain, aircon dia lain, jangan marah kat Bancik pula. Cuma sekarang ni Bancik tunjuk yang sedikit saja. Yang sebahagian yang Bancik tahu di sinilah maktab Asia Tenggara, terutamanya Malaysia. Okey. Dan Bancik ulang sekali lagi, kalau daripada sini untuk pergi ke Jabal Rahmah agak jauh. Kemah akan nampak ataupun jalan akan nampak lebih kurang yang sama. Kalau tiada kelengkapan yang lengkap, iaitu Google Map ataupun apa-apa sajalah yang boleh membatahkan balik kita, janganlah pergi pun beramai-ramai. Pergi kalau boleh, jangan bersesak di tempat, sebab biasanya Jabal Rahmah adalah tempat yang paling sesak di sekitar Arafah. Sebab Jabal Rahmah pun seperti kita tahu, di situlah tempat Nabi berwukuf. Tapi jangan risau, dekat situ adalah kawasan PBB, iaitu kawasan tak ada siapa-siapa punya kemah. Okey, sekadar ini sajalah Bancik nak sampaikan maklumat terkini kepada anda semua tentang Jabal Rahmah ataupun tentang Arafah, pengembangan terkini. InsyaAllah Bancik akan update untuk semua bakal jemaah dan juga bukan bakal jemaah, supaya kita sama-sama merasai kehangatan haji itu sendiri. Okey, selain daripada kita berkorban. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercungap-cungap juga. Panas, lepas tu campur tadi jalan tempat berpasir. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di vlog akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Bancik lah. Tengok, Bancik pun dah tak boleh nak jalan dah. Jalan dah kena tutup. Kita tengok nanti mana lagi jalan yang ada. Zas. 慢起来。